تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara Mabid Ustaz Hadi Syarudin, siapa pendengar ini mulia kat sekalian, menyambung kembali bincangan kita, tafsiran kita di ikim.fm ini, dan secara ini mulia kat sekalian, kita berada pada ayat yang ke-75, 76, 77 dan 78. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin. Sadaqallahul 'azim. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalang kamu sujud kepadaku, kepada yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk di kalangan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, kerana engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari syurga. Sungguhnya kamu adalah orang-orang yang terkutuk. Sungguhnya kekutukanku ke atasmu sampailah kepada hari pembalasan. Saya beringat ini mulia kawan sekalian, ini merupakan satu dialog yang berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala bila Allah menciptakan Nabi Adam. Kita dapat pelajari daripada peristiwa ini, kata Syekh Dr. Wahab Zuhaili, beberapa pengajaran penting. Yang pertamanya tentang penciptaan Nabi Adam ni dimaklumkan Allah SWT kepada para malaikat, dan di situ berlaku ujian kepada iblis untuk tidak mematuhinya. Semua malaikat patuh pada perintah Allah SWT berdasarkan ayat kulluhum ajma'un. Kulluhum ajma'un, dua kali taukid, menjelaskan kepada kita tidak ada seorang pun yang terkecuali di kalangan malaikat. Lantas Allah SWT telah bertanya kepada iblis dengan satu soalan yang sifatnya istifham taubihi, takriri. Maknanya satu istifham untuk satu bentuk soalan yang nak menampakkan keburukan perangai tabiat syaitan ini. Tabiat untuk ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis menjawab, kebaikannya, kelebihannya daripada Nabi Adam kerana dia dicipta daripada api, padahal Nabi Adam diciptakan Allah daripada tanah. Maka akibat daripada kedegilan itu, keingkaran itu, Allah SWT telah menghukumnya untuk keluar dari syurga. Direjam dengan panah dari bintang-bintang yang telah kita pelajari sebelum ini. Saudara pendengar ini mulia Allah sekalian, tentang perkara yang berkaitan dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada iblis ini dapat kita lihat sebagai contohnya dalam surah Safat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il 'ala wa yuqdhafuna min kulli janib. Duhuran wa lahum 'adzabun wasib. Ini kisah tentang syaitan. Apabila syaitan cuba untuk meroka langit, maka Allah SWT akan menghukumnya dengan panah dari petir. Petir yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. La yasma'una ila al-mala'il 'ala wa yuqdhafuna min kulli janib. Ini langit dipelihara daripada didengar tentang perbualan ketetapan Allah SWT untuk malaikat jalankan di dunia, jalankan kepada makhluk. Mana langit ini telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdha min kulli syaitanin marid. Jadi hukuman dimasukkan di sini iaitu rajim, fakhruj minha fa innaka rajim marjum bil kawakib. Matrud min rahmatillahi wa mahalli unsihi wa min kulli khair. Maknanya syaitan telah pun dihalau dari mendapat kelebihan yang pernah dinikmati sebelum itu. Saudara pendengar yang mulia Allah sekalian, Allah SWT mengingatkan kita dalam ayat ini betapa syaitan itu telah pun dihukum, dihalau, keluar daripada syurga kerana kedegilannya. Dan hukuman Allah SWT di sini, kalau kita lihat, Allah tanya kepada syaitan ini, astakbarta am kunta minal 'alin. Kamu ini syaitan, kamu merasa takbur atau kamu merasa diri kamu lebih tinggi?
Alin ini perkataan ala. Dan Allah SWT telah menggambarkan dalam surah Al-Qasas ayat yang keempat, inna fir'auna ala fil ard. Semuanya Fir'aun merasa dirinya tinggi di muka bumi, dia rasa angkuh. Maknanya saya peringat yang milik Allah sekalian. Allah Ta'ala bertanya kepada Iblis, kamu ni takabur ke atau kamu rasa diri kamu tinggi? Kamu rasa kamu sudah pun terlalu hebat ataupun kamu memang nampak diri kamu berada dalam golongan yang tinggi? Tinggi ni maksudkan di sini kumpulan elit para malaikat, pemimpin di kalangan malaikat. Sedangkan malaikat-malaikat yang elit yang duduk di tempat yang tertinggi itu pun sujud kerana perintah Allah ini telah kita jelaskan, kulluhum ajma'un, semuanya sujud. Jadi jawapan Iblis ini menampakkan keangkuhannya. Bukan sahaja kepada Nabi Adam, bahkan kepada perintah Allah SWT sendiri. Dulu kita telah bincangkan secara pendengar ini mulia Allah sekalian surah Al-A'raf tentang kekeliruan yang timbul akibat daripada logik akal Iblis ini. InsyaAllah nanti ada peluang kita lihat pula dalam surah Al-Hijr sebagai contohnya. Kisah penciptaan manusia ini dan bagaimana susu galunya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fak'u lahu sajidin. Fasajada al malaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'as sajidin. Berulang-ulang kisah ini dikemukakan kerana ia meninjau dari aspek yang berbeza-beza. Kemudian datang ayat yang ke-79, Allah SWT menggambarkan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Lalu Iblis berkata, wahai Tuhanku, berilah penangguhan kepadaku sampai pada hari dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang ditangguh sampai ke hari yang ditentukan. Jadi setelah Iblis menyadari bahawa dia telah dikutuk oleh Allah SWT kerana keangkuhan dan derhakanya dia yang lahir daripada dengki itu, maka sifat derhaka itu makin menjadi-jadi. Ini terbukti dengan dia tidak minta ampun kepada Allah SWT. Adalah kisah-kisah Israeliat yang menggambarkan bahawa Iblis ni datang bertemu dengan Nabi Musa. Berkata kepada Musa, wahai Musa, dia tak peluang untuk aku diterima kembali oleh Allah SWT. Musa kata, ada, apa caranya? Hendaklah kau sujud kepada kubur Nabi Adam. Iblis ini menjawab, ya Allah, wahai Musa, masa dia hidup pun aku tidak mahu sembah. Ini kan pula dia dah mati. Iblis ini berkekalan, istiqamah dengan kejahatannya selalu. Adalah kisah Israeliat yang dikemukakan seperti itu. Jadi terbukti dia tidak pernah mohon ampun, tidak juga minta ditinggikan darjat lagi, tapi dia minta untuk diberi keizinan menjahanamkan manusia, menjerumuskan manusia. Beri aku penangguhan bukan untuk tambah ibadat, tapi untuk tambah jahat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dia minta pada Allah memenuhi harapannya. Kerana harapannya itu agar umur dia panjang sampai ke hari kiamat, dia tidak akan mati, dan tugasnya adalah untuk menyesatkan manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langkah derhakanya Iblis dan ruginya dia. Ini manusia yang sudah fras. Ini makhluk yang sudah fras jawapannya. Fras yang amat sangat. Jadi saudara yang dimuliakan Allah sekalian, kita ni janganlah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni kena belajar sifat redha sebenarnya. Redha kerana tak semua benda ni kita boleh anggap sama. Dengan sebab itu terimalah dengan berlapang dada. Ya, ini prinsip yang penting dalam hidup. Kita dalam hidup ni tak boleh nak lihat sama semua benda. Kita kena tarbiah diri kita dengan sifat redha. Dengan adanya sifat redha ni barulah kita dapat melalui kehidupan dengan cara yang terbaik. Saya nak gambarkan pada para pendengar ini mulia Allah sekalian satu kisah yang moga-moga menjadi pengajaran kepada kita semua. Kisah seorang ulama ahli hadis dan fiqh yang amat terkemuka di Madinah di kalangan tabi'in. Namanya itu Urwah. Urwah bin Az-Zubair. Az-Zubair ni ada beberapa orang anak. Salah seorang daripada ni yang jadi ahli politik iaitu Abdullah bin Az-Zubair. Seorang lagi yang jadi ahli fiqh iaitu Urwah bin Az-Zubair. Ialah kullu ya'malu ala syakilati. Allah SWT menjadikan kita ni dengan kecenderungan yang berbeza-beza. Kadang-kadang anak ayah, ibu itu anak macam-macam ragam. Yang minat jadi ahli politik, yang minat jadi ahli sains, yang minat jadi ulama, yang minat jadi ustaz. Sedih kita tengok ramai anak jadi profesional tapi tak ada seorang menjadi ustaz. Apa nak buat? Ustaz ni bukanlah benda yang glamour. Saudara pendengar ini mulia kat sekalian, ni satu pengajaran untuk kita lihat kisah seorang yang namanya Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair ni daripada kecil ketika ditanya kau nak jadi apa nak? Jawapannya saya nak jadi seorang ulama. Ya Allah, daripada kecil dia sudah pun berniat nak jadi seorang alim, seorang faqih, seorang muhaddis. Dan itulah yang
berlaku dalam hidupnya berkat doa ayah, berkat doa ibu. Ayahnya ahli syurga iaitu Az-Zubair bin Al-Awwam. Ibunya pula iaitu Asma binti Abi Bakar. Siapa yang tak kenal kepada anak perempuan Abu Bakar ini? Kakak kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi sejak kecil Urwah ni tinggal serumah dengan adik kepada ibunya iaitu Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Jadi dia amat disayangi oleh makciknya ini. Di situlah dia menimba ilmu hadis, tafsir, fiqh, faraid dan berbagai ilmu-ilmu Islam dalam disiplin yang berbagai. Apabila dia telah dewasa, dia diakui oleh sebagai salah seorang daripada 7 orang fuqaha Madinah. Fuqaha Sab'ah yang menjadi rujukan fatwa pada masa itu. Dan Urwah bin Az-Zubair ni kalau kita lihat memiliki sifat redha yang amat luar biasa. Satu hari beliau ni pernah diundang oleh Khalifah Al-Walid bin Al-Malik untuk datang ke istananya di Damaskus, di Damsyik. Damsyik ni satu tempat yang menarik. Saya dengar ini mulia kat Allah sekalian dengan cuacanya, ulama'nya ramai. Hantarlah anak-anak kita belajar bahasa Arab di Damsyik, di Dimashq, di Suria, di Syria. Hantarlah mereka pergi sana untuk kenal Allah SWT dan Rasulnya. Anak-anak sedang menunggu kesan SPM sebagai contohnya. Spendlah duit sikit untuk mereka ni mengerti bahasa Arab, sayang kepada agama, cinta kepada Islam, dengan pergi ke tempat yang berkembangnya ilmu seperti di Damaskus ini. Dalam perjalanan ni Urwah merasakan satu yang amat sakit di kakinya. Tidak lama kemudian timbullah satu bisul, dan bisul itu pecah dan menjadi luka. Apabila dia tiba di Syam, di Syria, Khalifah membawakan seorang doktor untuk meriksa luka tersebut yang menjadi sakit makin hari. Tabib itu kemudiannya membuat keputusan bahawa luka itu merupakan jangkitan yang mana jika tidak dihentikan boleh merebak ke seluruh badan. Agaknya kecil manis ke, Allahu a'lam. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran kuman yang berjangkit itu adalah dengan memotong kaki Urwah bin Az-Zubair. Ya Allah, Urwah pun setuju dipotong kakinya, dan tabib pun menyarankan agar dia dikenakan ubat bius terlebih dahulu sebelum operasi dijalankan, tetapi dia tidak bersetuju. Dia nak rasa bagaimana sakitnya kaki dipotong agar dia sedar dapat mengingati nikmat Allah yang pernah dikecapi puluhan tahun sebelum itu. Ya Allah, hebatnya Urwah bin Az-Zubair ni. Akhirnya tabib ini pun memotong kaki Urwah bin Az-Zubair dengan gergaji. Sementara Urwah dengan penuh kesabaran menyaksikan hal itu tanpa keluarkan sedikit pun suara mengeluh kesakitan. Bayangkan saudara. Pada waktu yang sama, seorang anak Urwah yang ikut turut serta dalam perjalanan itu mengalami kemalangan. Seekor keldai menendangnya sampai dia mati. Jatuh, kena tendang keldai, mati. Bila mendengar cerita sedih itu, Urwah tidak memberi komen apa-apa. Hanya dalam perjalanan pulang ke Madinah, terdengar Urwah ni berdoa. Ya Allah, Engkau memberi kepadaku 7 orang putera. Kalau Engkau ambil seorang, masih ada lagi yang 6. Engkau beri kepada aku 4 anggota. Engkau ambil 1, masih ada 3 lagi. Ya Allah, saudara tengok kan sifat redha yang ada pada seorang tokoh tabi'in ni yang hidup serba sederhana. Urwah bin Az-Zubair. Abangnya Abdullah bin Az-Zubair kita pernah cerita dahulu. Sehingga ke saat kematiannya didoakan oleh bundanya Asma binti Abi Bakar ketika dibom dengan manjanik oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini pribadi-pribadi unggul yang kita kena belajar lah saudara. Masya Allah, tokoh ni masih menemui alasan untuk memuji Allah walaupun dalam musibah yang sangat memilu hati. Kisah-kisah macam ni saya pendengar ini mulia kat Allah sekalian. Kalau saudara nak baca, bacalah dalam majalah Solusi, dalam kolom Mahmudah yang dikemukakan oleh Ustaz Omar Muhammad Nur, seorang pengkaji hadis yang hebat, hafizahullah. Jadi kita nak mengenali pribadi-pribadi unggul ni dan sifat redha yang kita kena belajar, berpandukan kepada sifat syaitan ni. Jangan jadi macam syaitan yang tidak redha dengan apa Allah SWT tetapkan. Dia menganggap benda itu satu penghinaan kepadanya. Dia tidak melihat di sudut yang lain. Itu adalah satu ujian Allah untuk meletakkan kamu di tempat yang tinggi, tapi dipandang di sudut yang lain. Macam mana kita nak betulkan cara berfikir kita ni secara ini mulia kat Allah sekalian? Macam mana kita nak asah kepekaan dalam diri kita supaya berfikir macam orang salih? Jadi kisah syaitan ni dikemukakan Allah SWT untuk menghindari dalam diri kita, menghilangkan sifat-sifat syaitan. Jangan ada. Okey, saudara pendengar yang mulia ni kasih Allah sekalian, insya-Allah kita akan lanjutkan pada ayat 82 hingga 83 dalam kuliah yang berikutnya. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.